الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sempurna membacakan kitab Safinatun Najah 2 minggu lepas. Dan insya-Allah pada minggu ninya, setelah mana saya mendapat irsyad nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam, maka pihak madrasah memilih untuk membaca kitab Wishahul Afrah, seperti mana yang ada di tangan masing-masing lah. Dia ada banyak sebab tu pilih kitab Wishahul Afrah. Salah satunya ialah rentetan daripada apa yang kita belajar dalam Safinatun Najah. Maka kita sambung perbahasan daripada kitab tu. Kitab kemahnya dalam kitab Wishahul Afrah. Dan dalam kitab ni juga dia akan ceritakan perkara-perkara yang amat penting untuk kita, khususnya orang awam dan juga para pelajar, khususnya dalam bab ibadat kita. Akan ceritalah lepas ni ya. Baik. Cara kita nak baca kitab ni ya, seperti mana biasa, uslub talaqqi. Kita belajar ni direct lah, guru dengan murid. Di sini tak ada guru, tak ada murid, maknanya serupa ya kitanya. Ambo terai ya. Bicara hudu-hudu lebih kurang. Dan cara kita nak bacanya daripada sudut tak satunya tahlilul ibarah. Kita nak menghuraikan ibarat dalam kitab. Sebab kitab yang kita nak baca kali ini kitab Jawi. Jadi tak seperti mana kita baca sebelum ni kitab Arab, hamba baca terjemahan tu sekadar begitu sahaja. Kali ini kita bacanya kitab Jawi, kita tahlil ibarat-ibarat dia, kerana mungkin bahasa yang dia guna tu ialah bahasa yang lama. Mungkin akan ada kekeliruan sedikit sebanyak. Bahkan kadang-kadang ada beberapa ibarat-ibarat yang tersalah cetak. Kalau kita tak belajar, kita baca, mengajar orang pula, kita tak tahu kalau yang sebenar ada salah yang berlaku pada percetakan. Lebih-lebih lagi pada cetakan edisi terbaru. Cetakan edisi baru banyak jatuh. Banyak silapnya. Dia kena guna edisi lama. Ambo ni guna edisi lama ni. Jadi edisi lama ni kalau dari sudut kitab Jawi ni lebih dipercayai, lebih sikoh sikit kalau nak banding dengan cetakan yang terbaru. Baik, kita tengok di sini. Pertamanya kita baca suratul Fatihah, pahalakan kepada arwah tuan pengarang kitab kita ini. Semoga dengan bacaan kita pada malam ini diberi keberkatan, diberi inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena pula kita baca kitab ni pada hari Rabu. Seperti mana kalau kita belajar dalam kitab Ta'limul Muta'allim, disebut oleh Syekh Zarnuji dalam kitab dia, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tam.
Tidak ada sesuatu yang dimulakan pada hari Rabu melainkan telah sempurna ia, yakni Allah Subhanahu wa taala bagi izin akan sempurna ke perkara tadi. Maka dengan tafaul apa yang dinyatakan oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kita sama-sama doalah supaya pembacaan kitab kita ni akan sempurna sampai khotim. Ada orang ni dia baca depan saja, tengah-tengah tu tak semangat, nya habis kitab gitu ya. Boleh jadi tak semangat tu alik orang baca ataupun orang alik dengar. Jadi dua-dua kena mari semangat. Jadi doalah supaya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan usaha yang kita dok buat pada malam ini, diberi himmah yang tinggi supaya Allah Subhanahu wa taala khatamkan bacaan kitab kita pada malam ini. Al-Fatihah. Kita ada lebih tu dah. Bagi-bagi kita ada tu. Baik, kita baca daripada kulit ke kulit lah, daripada depan. InsyaAllah kita baca tu taklah slow sangat, tak laju sangat. Okay. Ini kitab yang dinamakan dengan Wishahul Afrahi wa Isbahul Falahi. Wishahul Afrah wa Isbahil Falah. Kalau nak baca dengan majrur maknanya Wishahil Afrah wa Isbahil Falah. Iktibar dia tu majrur dengan ta'alluq dengan tu, maka dia bacanya Wishahil Afrah wa Isbahil Falah. Gapo makna Wishahul Afrah? Wishah ialah kain selendang. Asal perkataannya ialah kain selendang, selepah orang Kelantan panggil kain yang kita letak di atas bahu. Itu dinamakan wishah. Afrah, kegembiraan, kebahagiaan. Jadi dia kata kain kegembiraan. Wa isbahil falah. Isbah maknanya cahaya pagi, iaitu cahaya subuh tu pada awal-awal tu. Al-falah yakni kejayaan. Cahaya untuk kejayaan. Jadi tu kitab kita ni, dia winama kitab yang dia karek ini dengan nama yang comel. Lepas tu pula dia guna pula satu uslub dari bahasa Arab yang dinamakan uslub sajak. Wishahul Afrah wa Isbahul Falah. Nama dia comel. Dalam kitab-kitab Jawi banyak dia guna uslub-uslub bahasa Arab. Bagi nama kepada kitab tu biar comel. Seperti mana kalau kita winama kanak kita winama comel. Supaya dapat keberkatan nama tu boleh kepada kitab yang kita karek ni. Seolah-olah dia nak kata siapa baca kitab dia ni akan dapat kegembiraan yang amat tinggi. Sebabnya kain selendang ni kita tak atas, kita tak bawah. Bukan kita pakai supaya dengan kain orang panggil kain plekat, tidak. Tapi kita tak atas. Nak ayatnya tingginya, kemuliaannya. Kitab dia ni. Dan satu laginya Isbahil Falah, cahaya pagi bagi kejayaan, dengan makna cahaya nak menuntun, nak tunjuk, nak bawa kita menuju kepada kejayaan. Siapa amal sungguh kitab dia ni, dia mengaji, dia beramal, insya-Allah dapatlah kejayaan yang dinanti-nanti, iaitu di dalam syurga nanti. Kitab ni milik siapa ni? Karangan Al-Abdil Fani Muhammad bin Ismail Dawud Al-Fatani. Dalam cetakan terbaru tu dia tulis Al-Abdi Al-Ghani lah. La'ala sawab bukan Al-Ghani, Al-Fani. Itulah cetakan baru ni dia banyak kesilapan. Boleh jadinya kerana cetakan dulu tu dia guna cetakan cop. Jadi dakwah tu lebih. Jadi dia semabur nak tulis Ghani ke Fani. Maka dia tertulis Ghani. Ataupun boleh jadi salah cetak sungguh, maka la'ala sawabnya ialah Al-Fani. Karangan Al-Abdil Fani, hamba yang fana. Kita ni semuanya hamba Tuhan. Yang keduanya kita ni akan terima fana. Apa maksud fana? Kita akan hilang, lenyap, hancur lebu.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya kekalnya zat sifat Allah Subhanahu wa taala aja. Adapun hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia, semuanya akan menerima fana. Jadi dia kata al-abdil fani, nama dia apa? Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Siapa dia ni? Seorang ulama besar di negeri Mekah. Nama penuhnya Syekh Muhammad As-Saghir bin Ismail bin Ahmad Ad-Dawud Al-Fatani. Masyhur dengan gelar Syekh Nikmat Kecil. Syekh Nikmat Kecil. Dalam bahasa Arabnya digelar sebagai Muhammad As-Saghir. Sebab apa dia dapat gelar As-Saghir? Diceritakan bahawa digelar As-Saghir kerana Syekh Daud Tani gelar dia. Ada riwayat yang lain kerana nak membezakan dia dengan birah dia. Birah dia nama serupa dengan dia Muhammad juga, iaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Kresek. Syekh Muhammad bin Abdullah Kresek ni digelar sebagai Syekh Muhammad Besar. Syekh Nikmat Besar. Syekh Mak Kabir. Dia ni Syekh Mak Saghir, melihat kepada dia ni muda sikit daripada biasa dia. Maka digelar dia ni sebagai As-Saghir. Masyhur dengan gelar Syekh Nikmat Kecil. Dia ni dilahirkan di Pulau Duyung Kecil, Kuala Terengganu, pada tahun 1260 Hijrah, bersamaan dengan 1844 Masihi. Selepas mana keluarga dia berhijrah daripada Fatani ke negeri Terengganu. Apabila berlaku peperangan dengan Syiah, maka ketika itu keluarga dia berhijrah daripada Fatani di ke Terengganu. Dia lahir situ, asalnya di negeri Terengganu. Kemudiannya pada tahun 1845 ditakdirkan bahawa Syekh Daud Tani dia turun ke tanah Melayu. Syekh Daud Tani ni jarang-jarang turun ke tanah Melayu. Diceritakan ada beberapa kali dia turun ke tanah Melayu, antaranya pada tahun 1845. Dan dia turun tadi itu, salah satu tempat yang dia marinya ialah di Terengganu. Maka bila dia mari Terengganu, dia ambil Syekh Nikmat Kecil ni bawa ke negeri Mekah. Sebabnya Syekh Mak Cik ni ialah cucu saudara dia. Dia buat pera bawa pergi ke Mekah ngaji sana. Bahkan kadang-kadang orang tukar bila baca kitab Jawi, orang tukar Syekh Mak Kecil ni dengan Syekh Daud Al-Fatani. Sebab dalam nama dia tu tulis juga Daud Al-Fatani. Jadi kadang-kadang orang tukar dia ni dengan tok saudara dia. Dia ni memanglah di bawah jagaan Syekh Daud Al-Fatani. Cuma jagaan tu tak lama mana, lebih kurang setahun lebih sahaja. Kerana lebih kurang setahun lebih Syekh Daud meninggal dunia di Mekah. Bila Syekh Daud meninggal, dia ni di bawah jagaan sepupu dia, iaitu Syekh Nikdi Al-Fatani. Dia belajar dengan Syekh Nikdi Al-Fatani, kemudian dia belajar dengan Syekh Hasbullah. Dia belajarlah dengan ramai ulama-ulama di Mekah. Kita kena tahu ni sejarah ulama-ulama Jawi kita di Nusantara ni, yang mana mereka ni menempuh nama besar di tanah Mekah dulu. Pusat kiblat ilmu dulu ialah di Makkatul Mukarramah. Orang pergi ngaji Mekah, orang belah-belah pergi buat ibadat haji umrah, dia pergi duduk sana pergi belajar. Maka kiblat ilmu dulunya di kota Mekah. Sebab itu tok-tok guru kita di tanah Melayu ni kebanyakannya bila dia habis mengaji sini, dia usaha supaya dia buat haji di Mekah. Belah-belah pergi buat haji, dia pergi menutup duduk sana. Zaman dulu payah nak pergi Mekah ni, bukan seperti zaman lah ni. Perjalanan tu makan masa lama. Nak boleh pergi pula, ada orang guna jalan darat, ada orang guna jalan kapal laut. Dia bukan guna kapal terbang seperti zaman lah ni. Orang zaman lah ni pergi Mekah seperti mana dia pergi melacung di tempat-tempat peraringan. Dia pergi derak orang panggil, bukan buat ibadat. Kadang-kadang time duk tengah tawaf tu pun dia tengah buat live, tengah selfie. Maka hilang izzah. Hilang izzah di kota Mekah zaman lah ni. Dengan adanya bangunan-bangunan tinggi. Jadi kita pergi tu bukan rasa nak rendah diri, nak rasa tawaduk, nak tadarruk, nak tadallu diri kepada Allah Ta'ala, tak ada.
Sifat-sifat tu zaman lo ni, pergi tu rasa nak berbangga pula. Kalau pergi zaman lo ni ramah, supaya dengan orang pergi haji. Mudahnya nak pergi Mekah zaman lo ni, tapi nilai tak ada. Tak ada kesan. Balik Mekah, supaya tolong, bahkan kadang-kadang berat lagi. Kadang-kadang nak soho, marketing barang yang nego, dia pergi Mekah, bela-bela. Pergi pamer produk di sana, nampak Islamik sikit. Dia buat, orang panggil, cara menego pula. Jadi, hilang izah. Orang sampai dulu tidak, boleh duduk Mekah ni, hebat. Bahkan diriwayatkan, Syekh Nikmat kecil ni, dia sign rapat dengan Syekh W. Ali Kutan. Syekh W. Ali Kutan, pengarah kitab Lum'atul Awraq, diriwayatkan pada petang-petang, Syekh W. Ali kerap mari ziarah dia, buat perbincangan ilmu. Duk bicara sama dia, kemudian orang-orang lain pun pakat tupai juga dengar perbincangan dia. Syekh Mak kecil ni, antara pengarah kitab yang masyhur lah. Gapo kitab yang dia masyhur? Okey, aja dengar tu. Syekh Mak kecil ni. Biasa kita ngaji gapo kitab dia di tanah Melayu? Kitab yang paling masyhur yang kita nisbahkan karangan kepada tuan pengarah kitab kita ni iaitu Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini. Dua jilid. Dua jilid kita dah baca tu kan? Dua juzuk sajilid. Dua juzuk sajilid. Kitab Matla'ul Badraini, tuan pengarah tu lah. Tu kitab yang paling masyhur yang dinisbahkan kepada tuan pengarah kitab kita. Kitab ni yang kedua. Bahkan kitab ni orang panggil kitab yang wajib ngaji di pondok. Antara kitab-kitab yang masyhur dibaca. Seperti mana kita baca Penawar Bagi Hati, Musalli, kita baca pelita, kita baca apa ni? Anak Kunci Syurga. Kitab-kitab asah yang kita duk baca, kita duk mengajar di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, di surah-surah. Biasanya dalam kitab-kitab fiqh yang masyhur sekalinya ialah kitab Wisyahul Afrah. Kerana dia ni nak kata tebal sangat tu tidak, nak kata nipis sangat pun tidak. Diguna pakai masyhur lah kitab Wisyahul Afrah. Masyhur dia tu sebab apa? Sebab tuan pengarah tu hebat. Tuan pengarah tu hebat kerana Syekh Nikmat kecil ni, dia ni uslub gaya bahasa dia amat tinggi. Comel, puitis gaya bahasa dia. Kalau kita baca kitab dia ni kan, sedap kita tengok. Bahkan dalam kitab kita ni disebut oleh Babo Allahu Akbar, amo tak ingat. Babodi di Tani ni, Babodi Tepuh, dia kata kitab ni dia beza dengan kitab lain. Pertamanya kerana kitab ni mengumpulkan akwal-akwal ulama yang sahih dan muktamad. Dalam kitab ni kita belajar pendapat muktamad dah. Bukan kata pendapat di dalam mazhab Syafi'i tidak, tetapi pendapat muktamad. Yang keduanya kelebihan kitab ni kerana dia mentaksim, dia membahagikan masalah-masalah dan juga hukum hakikat fiqh tu comel. Dia buat bab, dia buat fasal, kemudian masalah tafriq dia tu comel, menyebabkan memada dah kalau kita baca kitab ni nak banding dengan kitab-kitab lain. Dan ibarat-ibarat hukum hakikat fiqh dia tu, dia menggunakan ibarat yang halus, dakik sungguh masalah dia. Jadi kalau kata baca kitab ni tak perlu ambil benda-benda luar dah cukup. Banding dengan baca kitab ni ya. Cukup dah. Nak ta'liq lebih-lebih tak apa dah. Dan kitab ni juga oleh kerana dia ni masyhur di kalangan orang-orang nak mengaji, maka telah disyarah oleh tuan guru siapa ni? Babadi di Pondok Tepuh. Khalidi Pondok Tepuh. Dia ada kitab dia 2 jilid dia syarah. Tak ada lagi kitab tu. 2 jilid besar. Dia baru syarah. Setakat tu dululah, boleh bacalah dalam buku tokoh ulama Melayu Semenanjung. Karangan Syekh Ismail Daud, boleh baca situ. Biografi bagi tuan pengarah kitab. Kalau baca tu tak habis kitab hari ni. Boleh baca sendiri. Banyak dah kelebihan-kelebihan dia. Baik. Kitab ni dia nak cerita pasal gapo? Dalam muka kitab ni dia buat mari teaser lah. Mudah-mudah zaman lo ni kan, budak-budak kan dia ada teaser. Orang panggil pembuka dia. Nak cerita sebuah sedikit gapo dia yang dibicarakan dalam kitab ni. Kitab ni pada menyatakan rukun iman dan Islam. Sebab 2 rukun ni besar ni. Jangan dia ingat rukun negara saja tidak. Rukun iman, rukun Islam. Penting.
Dan beberapa hadis yang menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Orang jenis biasa-biasa malah nak sembahyang ni, dia awak mari hadis-hadis nak suruh kita gerung. Bahayanya kita tinggal sembahyang. Dan segala hukum bersuci, hukum taharah bersuci, dan istinja, yakni kita menghilangkan najis, dan mengambil wuduk, dan mandi junub, dan mandi haid dan nifas, iaitu mandi apabila selesai daripada keluar darah haid dan juga nifas. Bila kering darah haid nifas kena mandi kan. Maka dia cerita juga dalam kitab kita ni. Dan segala mandi yang sunat, beberapa jenis mandi-mandi yang sunat dia cerita juga dalam kitab kita ni. Dan hukum tayamum, dan menyatakan haid dan nifas. Hukum hakil berkaitan darah haid dan juga nifas, dan istihadah, yang mana 3 darah ni khusus bagi orang perempuan. Dia ada hukum hakil dia khusus, yang dia akan cerita dalam kitab kita. Dan menghilangkan najis, yakni cara-cara nak menghilangkan najis. Dalam kitab kita ni juga dia akan cerita cara nak hilangkan najis. Sebab najis ni akan bagi pula, ada najis besar, ada najis ringan, ada najis yang pertengahan. Dia akan cerita cara lagu mana kita nak menghilangkan najis. Dan menyatakan segala syarat sembahyang, dan segala rukunnya, dan segala perkara yang membatalkan sembahyang. 3 perkara ni penting. Bila kita buat ibadat, khususnya ibadat sembahyang, kena tahu syarat-syarat dia. Sama ada syarat sah, syarat wajib, kena tahu. Yang keduanya tahu rukun-rukun dia. Dan yang ketiga, janganlah kita buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Kena tahu 3 perkara ni. Ni perkara yang paling asas dalam setiap ibadat. Dan sujud sahwi, yakni hukum hakam yang berkaitan sujud sahwi. Dan menyatakan segala sembahyang sunat, dan sembahyang berjamaah, dan sembahyang qasar, dan jamak, dan sembahyang Jumaat. Dia cerita belaka pasal sembahyang. Bab ibadat ni dia sungguh. Dia cara dalam bab ibadat. Bahkan kita juga dituntut supaya ihtiyat, cermat dalam bab ibadat. Sebab tu dia cara khusus dalam kitab ni, benda-benda ni. Dan segala sahnya, yakni segala syarat sahnya sembahyang. Sembahyang-sembahyang yang dia nyatakan tadi tu, dia akan ceritalah syarat sah sembahyang berjemaah, syarat sah sembahyang qasar, sembahyang jamak, sembahyang Jumaat. Dia akan cerita syarat-syarat dia. Dan sembahyang hari raya, yakni sembahyang 2 hari raya, Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Dan sembahyang gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Dia nyatakan dalam kitab kita ni. Bahkan dalam kitab kita ni, ibarat hukum hakil dia sedap. Dalam bab ni tak ada dalam kitab-kitab lain. Kitab-kitab ringkas lain tak ada cerita. Dalam kitab ni ada sebut. Dan sembahyang minta hujan, sembahyang istisqa, dalam bahasa Arab kita panggil sembahyang istisqa, dinyatakan juga. Dan sembahyang mayat. Ni sembahyang kita boleh duduk sembahyang semualah. Dia akan cerita. Ni kalau kita dah buat tapi tak tahu hukum hakil saja. Buat ibadat tapi tak tahu hukum hakil, rugilah. Jadi sebab itu tuan pengarang kitab kita ni, dia nyatakan segala benda-benda ni. Dan menyatakan segala doa kemudian daripada sembahyang, dan lainnya lain daripada doa, daripada wirid-wirid, dan juga amalan-amalan yang warid, yakni yang diambil. Warid maknanya yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir doa ni warid pada Nabi, ya mari. Dan sahabatnya. Selepas tu ya mari doa-doa sahabat pula. Dan orang yang soleh-soleh yang dahulu-dahulu. Orang soleh-soleh yang dahulu-dahulu, yakni salafus soleh. Dalam bahasa Arabnya kita sebut salafus soleh. Orang-orang soleh-soleh dulu, dia duk beramal doa gapo? Tu yang pengarang kitab kita ni buat hari ke belakang. Supaya apa? Supaya jadi amalan kita. Lebih-lebih lagi bagi pelajar. Jangan duk ngaji saja. Dia kena ada amalan supaya jaga diri kita, supaya boleh tazkiyah diri kita.
Jangan mengaji saja. Sebab kalau kita mengaji saja, jiwa jadi kosong. Ramai orang mengaji saja, lalas sekali apa yang dia belajar dia tak boleh nak amal. Dia juga tak dapat rasa ketenangan. Sebab apa? Serabut dengan masalah. Zikir-zikir wirid ni lah yang menenangkan jiwa kita balik. Kita kena ada orang panggil amalan-amalan kita, kena semaya tahajud, kena semaya hajat, kena semaya sunat. Ni dia mengaji saja tak kena juga. Dia kena ada juga amalan-amalan ni supaya hias diri kita. Maka tuan pengarah kitab kita ni, dia buat mari benda-benda ni lebih-lebih lagi kepada orang awam, penting. Dan doa hifzil iman, doa nak menjaga iman. Iman kita ni kena jaga, takut gelecoh. Kita tak khabar. Bahaya. Dan beberapa faedah yang amat besar kelebihannya. Ni kena mengaji siapa habis. Akhir-akhir kitab baru di situ benda-benda tak ada. Depan-depan ni bab ibadah. Faedah besar tu duk belakang-belakang. Dijadi oleh Allah akan kitab ini semata-mata khalis. Apa maksud khalis? Iaitu semata-mata ikhlas, 100% kita tuju hatinya bagi zatnya Allah Ta'ala yang maha mulia. Amin. Ni jumlah orang panggil jumlah du'aiyah. Dijadi oleh Allah ni seolah-olah tuan pengarah nak minta doa kepada Allah Ta'ala. Kalau orang belajar tanah, orang ngaji kitab-kitab Arab, kita panggil jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Zahir lapah tu orang panggil ayat penyata. Dijadi oleh Allah akan kitab ini semata-mata khalis, ikhlas bagi zat Allah Ta'ala. Ayat penyata tu pada zahir, tetapi pada maknanya seolah-olah doa kepada Allah Ta'ala. Dia berharap semoga kitab ni dia buat sungguh-sungguh ikhlas bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Boleh masuk kitab depan. Tu baru teaser, baru masuk dalam kitab ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumikum ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gapo terjemahan dia? Kata musannif, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Tuhan yang amat murah. Ni terjemahan bahasa lama. Bahasa barunya orang panggil pemurah. Pemurah. Yang amat murah bagi segala hambanya. Tak kira lah hamba dia ni hamba orang yang beriman ke ataupun hamba yang tidak beriman. Asal sifat bagi Rahman, Tuhan ni amat murah berlaku. Tuhan berlaku. Orang beriman ke tak beriman, Tuhan murah sungguh. Kalau kita nak banding kita dengan orang kafir, mana kaya? Orang kafir kadang-kadang kaya. Nak kata Tuhan ni murah sungguh. Asalah dia ni hamba Tuhan, Tuhan murah. Makan minum, boleh hidup senang, boleh menapah. Tak ada beza antara kita dengan dia. Atas nama sifat Rahman. Tapi lebih kitanya pada sifat Rahim. Sebab pada sifat Rahim Allah Ta'ala kata apa? Lagi amat mengasihani akan segala hambanya Allah yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ada pun sifat Rahim khusus Allah Ta'ala bagi sifat kasih sayang dia buat baik kepada hambanya yang mukmin, yang beriman sahaja. Bila tu? Di negeri akhirat. Sebab bila mana kita pergi di negeri akhirat kelak, memang ternyata hanya orang beriman dan orang Islam sahaja yang dapat kejayaan. Ada pun orang kafir, masa dia duduk dalam dunia ni, dia hanya dapat kemuliaan lah, kejayaan lah, harta, anak pinak, kemewahan, kemegahan, semua benda dia dapat. Tapi bila mari di dunia akhirat, tak hidup di negeri akhirat, dia tak dapat benda tadi. Sebab Ar-Rahim hanya bagi kepada hamba-hambanya yang mukmin saja. Ni tuan pengarah kitab kita ni, dia tafsir je gapo dia makna Rahman dan juga Rahim. Jadi dengan nama Allah, ya Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman dan juga sifat Rahim, kami memulai terjemuh risalah ini. Kami, tuan pengarah kitab ni dia bahasa kita. Kami, tak kata dia.
kami. Nak katanya dia ni rendah diri, dia guna perkataan jamak ramah. Nak kata bukan atas dasar dia semata-mata, tidak. Atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dia memulai terjemah. Dia guna ibarat terjemah. Seolah-olah nak kata sumber rujukan utama kitab kita ni ialah kitab Arab, bukan bahasa Melayu, tidak. Kerana tuan pengarah kitab kita pun duduk tanah Arab. Duduk negara Mekah, di negeri Mekah. Jadi rujukan dia, kitab dia ambil daripada kitab-kitab Arab besar-besar. Maka dia terjemahkan kepada bahasa Melayu, bahasa Jawi, melihatkan kepada keperluan orang-orang tanah Jawi. Lepas ni dia akan cerita sebab apa dia buat kitab ni. Sini kita guna uslub, dia guna takhir bagi muta'allaq, bagi bismillah. Pada bismillah tu dia bertakluk dengan muta'allaq yang mahzuf. Dia takdir tu duduk belakang. Hak ni kena ngaji nahwu lah. Ambo tak cerita sini dah. Habis. Qala al-musannif alhamdulillahilladzi faradha as-salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minati wa ja'alaha imadan lihadzal dinil qawimi wa ja'alaha khamsa salawatin fi khamsati awqatin. Jadi bila kita baca kitab Jawi ni, ngaji kitab kena ada pensel jugalah. Awak muda-muda ni kena ada pensel, ada pen, kena nanda. Ada pun awak berusia dah mata tu tak nampak mana, tak apalah. Dengar saja. Awak muda-muda ni kena tanda. Ilmu ni kita kena ikat dengan tulisan kita. Kalau tidak dia terlepas. Nanti ni boleh jadi kita tak pandai nak baca. Boleh jadi awak lah ni memanglah duk ngaji sekolah Arab, duk ngaji pondok, takut salah-salah nanti ni nego misalnya. Dia duk tinggal lama dah ngaji, baca pula kitab Jawi, kitab Arab ni tak pandai dah nak baca. Jadi kalau tak ada dobit, tak ada tanda dalam kitab kita, maka lepas ni nyanyi tak boleh nak baca. Lah sekali duk sebel duk atas rak buku, nya makan ke anak-anak. Anak-anak tu nak baca kitab kita. Jadi kita kena kait, kita kena ikat gapo yang kita belajar tu dengan tulisan, dengan tanda, kena tobik molek. Jadi baris tu kena tanda molek dah. Gapo terjemahan dia? Segala puji bagi Allah. Tak kira lah dah. Puji tu kita bagi dah, mafhum dah ni. Puji qadim kepada qadim, qadim kepada hadis, hadis kepada qadim, hadis kepada hadis. Puji yang empat dengan makna segala jenis puji. Dia ambil daripada alif lam tu dia iktibar sebagai alif lam lil jinsi. Segala jenis puji dengan makna alif lam tadi tu kita i'rab dia, kita tafsir dia sebagai alif lam lil jinsi. Kalau ngaji tanah ngaji Arab isu apa? Kalau nak tabirnya banyaklah alif lam tu, boleh jadi alif lam istighraq sebagainya. Sini dia kata segala puji tadi bagi Allah, yakni tertentu bagi Allah. Yang mana Allah tu sifat dia yang memfardukan sembahyang atas segala hamba-Nya Allah yang mukmin. Orang-orang mukmin kena semaya. Allah Taala fardukan kepada kita kena semaya. Tak kira lah orang mukmin tadi tu laki-laki dan perempuan. Tak kira orang lelaki ke orang perempuan kena semaya. Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Kita baru je lepas Isra' Mi'raj dah. Peristiwa Isra' Mi'raj jadi tahu dah kisah tu. Dan dijadikan dia, jadikan semaya tadi tu. Domain dia tu semaya. Tiang bagi agama yang sebenar. Agama yang sebenar, yang betul ini. Agama ni sifatnya sebenar. Kemudian yang betul. Kan? Kita baca dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Jadi semaya ni ialah tiang bagi agama. Diambil daripada suatu hadis riwayat Imam Tirmizi. Riwayat daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ada hadis yang masyhur. Sayyidina Mu'az riwayat hadisnya Ra'sul Amri Al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dalam hadis tu disebut bahawa ketua
ataupun penghulu bagi segala perkara ni ialah Islam. Dan tiang bagi Islam tu ialah semaya. Kalau tak ada tiang ni runtuhlah Islam. Jadi tiangnya ialah kena semaya. Jangan tinggal sama sekali semaya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Kemuncak bagi setiap perkara ni ialah kita berjihad kepada Allah. Jihad ni sama ada jihad dalam jiwa nafsu kita ataupun jihad dengan medan perang. Boleh jadi dua. Bahkan jihad dalam nafsu tu adalah jihad yang paling besar. Jihad lawan nafsu searah kita tu. Habis. Dan dijadikan dia sembahyang 5 sembahyang di dalam 5 waktu. Maklumlah kita ni kena sembahyang 5 kali dalam 5 waktu. Qala faman hafaza 'alaiha bi itmami ruku'iha wa sujudiha wal qiraati kanat lahu nuran walidhunubis saghairi kaffarati. Maka mereka yang memelihara atas sembahyang, dia jaga semaya tadi, dia jaga tu lagu mana takluk dia dengan disempurnakan rukuknya dan sujudnya dan bacaannya. Dia jaga semaya dia tu dengan dia sempurnakan rukuk, sujud, bacaan dengan makna dia jaga syarat-syarat dan juga rukun-rukun bagi setiap benda-benda tadi. Setiap rukun tu dia ada syarat-syarat dia pula. Dia jaga belaka. Dari segi bacaan dia jaga pula. Makhraj apa semua adalah sembahyang itu. Jawab dia, kanat lahu, adalah sembahyang itu nur, yakni cahaya baginya, bagi seorang tadi. Jadi semaya ni ibarat cahaya bagi kita, boleh tuntun ke arah kejayaan. Dan adalah ia sembahyang kafarah. Gapo makna kafarah? Yakni penghapus. Kafarah bagi segala dosanya seorang yang kecil. Yakni menghapuskan bagi segala dosanya dosa seorang yang kecil. Sebab warid dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tursyal kabair. Semaya 5 waktu ni, begitu juga Jumaat kepada Jumaat yang selanjutnya, itu adalah kafarah, penghapus bagi dosa lima bainahuma, di antara semaya-semaya tadi. Kita semaya, semaya ni fadilatnya hapus dosa-dosa kecil kita. Dengan syarat malam yushal kabair, dengan syarat jangan kita buat dosa besar. Sebab dosa besar dia tak terhapus dengan amalan-amalan ni. Misalnya kita berzina, kita minum arak, kita mengopak ke orang. Dosa-dosa besar terhapus dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun dosa-dosa kecil, banyak cara-cara untuk kita kafarah ke dosa-dosa tadi. Antaranya ialah dengan semaya. Dengan semaya fardu ni terhapus dosa-dosa kita. Antara lain juga dengan kita ambil air semaya, dengan kita ambil wuduk. Bila menitiknya titih air semaya tadi tu, maka gugurlah segala dosa-dosa kecil kita. Begitu juga dengan semaya yang kita buat. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi tanya pada suatu hari kepada para sahabat. Nabi tanya, mu tak mikir ke kalau ada sungai depan muka pintu, yang mana kita ni duk mandi semua setiap hari 5 kali, guna kita tubik muka pintu tu, masuk selalu dari sungai tadi mandi 5 kali sehari. Nabi tanya para sahabat, mu tak mikir ke kalau kata ada lagi ke daki-daki nekat di tubuh badan? Nabi tanya sahabat. Maka sahabat kata, tak ada dekat gapo dah ya Rasulullah. Kalau kira gitu tak ada lelaki. Bila kita duk mandi semua kan, lebih-lebih orang pondok. Ingat lagi duk ngaji pondok dulu, setiap kali nak sembahyang mandi sok muka lo. Orang pondok ni kat muka kat bersih, tak ada laki gapo sebab mandi sok muka lo. Kita ingat lagi mandi semua. Jadi kalau kita duk mandi 5 kali sehari 5 semalam tu, tak ada lekat daki, tak ada lekat kekotoran. Maka Nabi kata, Nabi bersabda, begitulah seumpamanya perumpamaannya semaya 5 waktu 5 kali sehari semalam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan hapus segala kesalahan kita
segala dosa-dosa kecil kita dengan kita sembahyang. Habis. Dia nak cerita sin ni ada uslub bara'atil istihlal. Bunga-bunga nak cerita gapo kitab dia nak cerita. Seolah-olah kitab kita ni nak cerita pasal sembahyang. Pentingnya dalam bab sembahyang ni dia cerita dah. Dalam mukadimah kitab kita ni, tuan pengarang kitab dah cerita dah bibit-bibit gapo yang dia nak nyatakan dalam kitab kita. Qala alladhi amarona biha wa hamahiman haumatal kabairi wal fawahishi wal ma'asi wal manhiyati an nulimma bidzalikal hima biqawati'in nususi waz zawajiri war riwayati alladhi amarona biha wa hamahiman haumatal kabairi wal fawahishi wal ma'asi wal manhiyati an nulimma bidzalikal hima biqawati'in nususi waz zawajiri wal riwayati. Terjemahannya, Tuhan yang menyuruhkan kita dengan sembahyang. Tuhan suruh kita sembahyang. Dan pada masa yang sama dan meneguh ia Allah. Tuhan tadi. Dan meneguh ia Tuhan akan segala barang yang diteguhnya. Daripada gapo barang yang Allah Ta'ala teguh, sebesar-besar dosa yang besar. Tuhan larang kita buat daripada benda-benda dosa besar. Tuhan suruh kita sembahyang, pada masa yang sama jangan buat perkara-perkara dosa besar. Yakni segala dosa-dosa yang besar dan yang keji-keji. Tuhan larang berlaku tu. Jangan kita buat dosa besar. Jangan buat perkara-perkara yang keji pada syarak. Syarak tak suka, jangan kita buat. Dan segala maksiat, segala dosa-dosa yang Allah Ta'ala larang. Tak kira lah dosa maksiat apa. Dari sudut dosa mulut ke, dosa tangan ke, dosa anggota-anggota yang 7 tu, semua benda tu kita kena tinggal maksiat. Dan segala yang diteguhkan daripadanya, daripada perkara benda-benda yang Allah Ta'ala larang kita buat. Jangan kita buat. Jangan kita ni kacau orang, jangan kita mengopak orang, jangan kita ni peruduh orang. Daripada bahawa kita kerjakan, Tuhan larang kita ni daripada kita kerjakan dengan yang demikian, yang diteguhkan itu, yakni yang kita sebut tadi. Teguh larang tadi tu daripada mana? Dengan segala nas, yakni segala nusus-nusus, teks-teks daripada syarak. Bila kita sebut nah, yakni daripada kitab dan juga sunnah, daripada Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, yang mana suruhan dan juga tegahan tadi yang putus, yang mana putus ni nak mana jazam, yang jelas, tak ada dah orang panggil keraguan pada nah tadi yang menakutkan. Larangnya tadi tu sungguh-sungguh menakutkan kita kalau kita baca. Aku panggil ancaman-ancaman yang ada pada nah-nah syarak tadi amat banyak, yang mana menyebabkan kita takut nak buat perkara tadi. Dan segala ayat, segala ayat Quran yang lain Allah Ta'ala nyatakan juga. Kita pun habis ni. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi madamatil ardu was samawat. Amba baca-baca laju deh. Dan rahmat dan salamnya. Rahmat dia terjemuh daripada solat, selawat. Dia terjemuh selawat ni dengan rahmat. Kerana lafaz selawat seperti mana yang warid dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang lelaki biasa dengar semua ayat ni, khutbah Jumaat. Dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita pasal selawat kepada Nabi. Lafaz selawat tetapi dia sandarkan kepada 3 pihak yang berbeza. Yang pertama Allah Ta'ala sebut innallaha, Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua wa malaikatahu, malaikat-malaikat dia selawat kepada Nabi.
Dan yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kita pula selawat kepada Nabi. Ada 3 pihak yang berbeza disandarkan kepada lafaz selawat yang sah. Jadi adakah makna selawat tadi tu makna sah saja ataupun makna berbeza melihat kepada sandaran yang berbeza? Jadi ulama kita kata beza makna selawat. Kita kata selawat kepada Nabi ni gapo makna dia? Kita tengok. Ulama kata kalulah lafaz selawat tadi kita sandar kepada Allah, maknanya ialah rahmat yang disertakan dengan ta'zim, dengan kemuliaan. Seolah-olah kalau kita kata Allah selawat ke Nabi, bukan dengan makna Allah Ta'ala tutup seperti mana kita gini, tidak. Tetapi dengan makna Allah Ta'ala bagi rahmat dan juga kemuliaan yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu so. Yang kedua, apabila selawat disandarkan kepada para malaikat, itu dengan makna istighfar, dengan makna malaikat minta ampun kepada Allah Ta'ala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah kita bila mana Nabi ayat, kalau kita selawat Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat kita 10 kali. Dengan makna gapo tadi? Tuhan wi rahmat kepada kita 10 kali. Kita selawat Nabi sekali, Tuhan wi rahmat 10 kali kita. Oh, besarlah ni fadilah dan juga kemuliaan kalau kita selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama khilaf berapa kali kita kena ucap selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum dia gapo kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selain daripada semayalah. Time semaya tu wajiblah kita selawat Nabi time kita tengah tasyahud. Kita duduk luar biasa-biasa ni. Ulama khilaf. Ada ulama kata pada sekali seumur hidup. Kena juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekali. Ada ulama kata paling kurang sekali sehari kena selawat. Ala kulli hal, maknanya kalaulah kita ni kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat kepada Nabi. Kerana apa? Allah Taala akan beri rahmat kepada kita. Malaikat pula pohon ampun kepada kita. Pohon ampun kepada kita. Dan kalaulah selawat tadi disandarkan kepada makhluk, kepada manusia, itu dengan makna dengan doa. Kita doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Taala bagi rahmat, keampunan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam karangan kitab kita ni, tuan pengarah kitab kita ni dia terjemah rahmat selalu. Dia tak terjemah dengan selawat. Dia bagi lalu tafsir bagi makna selawat tadi tu gapo. Kita lah ni dia sebut saja selawat. Orang tanya gapo maksud selawat? Tak boleh nak ayat. Gapo makna dia? Pengertian tadi. Jadi pengertian itu berbeza melihat kepada sandaran kita, sandar selawat tadi tu kepada siapa. Dan rahmat dan salamnya Allah atas penghulu kita. Siapa penghulu kita ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra." Aku ni tak ngulu kepada anak-anak Nabi Adam, tetapi aku tak bangga. Aku ni tak ngulu kepada seluruh anak-anak Adam. Dan yang paling pentingnya, lepas ni dia akan cerita, siapa dia Nabi Muhammad? Hambanya, hamba bagi Allah. Seperti mana dalam ayat Quran kita baca dalam surah Isra tu, pangkat yang paling besar Allah iktiraf kepada Nabi, bukan Rasul, bukan Nabi. Pangkat yang paling besar ialah pangkat ubudiyah, pangkat hamba. Nak supaya Allah Ta'ala iktiraf kita ni sebagai hamba dia, ni payah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat pengiktirafan ni. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Isra tu aku perjalankan hamba. Dia bukan kata Rasul dia, tetapi perjalankan hamba dia. Nak kata hebatnya martabat ubudiyah yang dapat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena sungguh gitu, biar jadi hamba juga. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pesuruhnya, bukan setakat hamba lah, pakak dia di dunia ni ialah Rasul. Pesuruh dia, pengganti. Orang panggil pesuruh pesuruh. Kau apa bahasa Melayu kita nak ayat? Messenger bahasa Inggeris, messenger. Pembawa risalah, pembawa berita daripada Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada umat-umat manusia. Hebat Nabi ni, penghulu segala penghulu. Nabi ni tak ngulu kepada setiap penghulu-penghulu. Sebabnya setiap Nabi tu dia tak ngulu bagi kaum dia dah. Nabi Musa ada kaum dia. Nabi Soleh ada kaum dia. Nabi Lut ada kaum dia. Tiap Nabi ada kaum masing-masing. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tak ngulu kepada segala Nabi-Nabi. Sebab itu nasyid mahizin ke apa?
Duk famous lah ni kan. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Wahai orang yang menjadi imam semaya, yang bersemaya kepada seluruh para nabi. Comel selawat dia tu. Nah, Nabi Muhammad ni jadi ketua kepada segala nabi-nabi. Dia jadi tu imam semaya. Tak ada dah ketua ni kat bila jadi tu imam semaya. Nah, al-imam, ketua, penghulu. Antara nabi ramai-ramai tu, orang tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar ya nabi. Lepas tu kita ni rasa kena. Buntunglah kita ni umat Nabi Muhammad. Kalau kita tak rasa hutang lagi rugi kita. Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita nak jadi umat Nabi Muhammad dah ni. Tak ada rasa kasih, tak ada rasa sayang Nabi. Oh, ni rugi. Rugi. Bila sebut nama Nabi pun tak selawat. Oh, ni rugi. Orang nak buat majlis selawat pun kita lari. Rugi sungguh. Nabi ni penghulu kepada segala penghulu dan atas segala keluarganya. Ni atas kepada selawat salam ke atas Nabi. Atas penghulu tadi. Yang atas itu. Dan rahmat dan salamnya atas segala keluarganya, keluarga Nabi dan sahabatnya, sahabat Nabi selama masa berkekalan 7 petala bumi dan 7 petala langit. Petala ni bahasa nama lah, yakni 7 lapis bumi dan juga 7 lapis langit. Selagi mana ada tu, selawat ni akan berkekalan kepada orang-orang tadilah. Tafsirnya bagi selawat, tafsirnya bagi keluarga sahabat ni, hamba tinggallah, boleh dengar rakaman-rakaman sebelum ni. Maka setakat ni dulu pada hari ni, perhabis mukadimah dia sini. Minggu depan yang kita masuk kepada orang panggil tatimah bagi mukadimah kitab dia ni. Dia akan cerita selanjutnya. Ya sebab gorik lah ni ke, singkat sangat. Sengaja yang hamba boleh ngajar sini. Kalau kita ngaji sungguh kat, kita boleh sejak sama-sama kita saja tak apa. Tapi hari ni kita mengisi masa antara guru isu ni kat setakat ni ialah kodanya. InsyaAllah kalau ada rezeki pula, minggu depan pula kita jumpa. Aku qawli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum. Hamba minta izinlah kepada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang dengar, yang hadir, yang melihat pembacaan kitab kita ni. Doa supaya sempurna bacaan kitab ni. Ada salah silap, minta tegur, nasihat. Boleh jadi salah kecek, orang panggil tersasu kecek ko, ataupun salah sungguh hamba, minta sungguh bagi nasihat dan juga irsyad supaya sama-sama kita dapat manfaat sama-sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.